Okey kelas, hari ni kita nak sambung topik 3 dan insyaAllah kita plan hari ni untuk habiskan topik 3. So last meeting kita dah tengok lecture 3.1a, cerita pasal apa? Siapa ingat lagi? Siapa ingat last meeting kita belajar pasal apa? Pasal yang tu, graf tu. Apa dia? Graf apa tu? Graf Hall, Mas Hall Maze hole. Good. Tahu? Maze hole diagram tu hak 2-3 minggu lepas. Ya, Tu dah lama layer-layer dah. tu cik. Layer apa? Kek lapis? Lah. Oh, layer ni. Jalan tu Ha. Yang jalan tu Layer lapisan highway. dia tu. Kereta rentas highway. Okey, kita belajar kereta rentas highway. Minggu lepas kita belajar tentang konkrit, pasal aggregate. Okey, kita masuk bahan-bahan dalam pembinaan lapisan jalan raya. So kita dah cover pasal aggregate. Jadi minggu ni kita nak habiskan, kita nak cover pasal bitumen, pasal soft fine aggregate dan cost aggregate serta uji kaji yang perlu kita jalankan dalam menentukan kekuatan jalan raya yang kita bina. Okey. Baik. Sekarang ni kita nak tengok pasal pasal aggregate pula. Okey. So pavement material. So untuk slide ini kita nak describe cement and reinforced use in highway construction. Kita nak tengok jalan ataupun binaan yang menggunakan cement dan reinforcement. Baik, ini adalah lapisan-lapisan untuk pavement, flexible pavement. Okey, asfaltic concrete. Asfaltic concrete adalah jalan raya ataupun permukaan jalan yang dibina dengan menggunakan konkrit. Asfaltik ni dia ada dua. Yang pertama adalah bitumen asfalt dan yang kedua adalah asfaltik konkrit. Kalau bitumen asfalt, dia menggunakan bitumen, campuran di antara bitumen, aggregate dan sebagainya lah. Itu dipanggil asfalt. Kalau konkrit, dia menggunakan konkrit untuk buat lapisan permukaan jalan. Baik, bila menggunakan asfaltik konkrit, bahan utama yang kita perlukan adalah coarse aggregate. Okey. Ini adalah bahan yang digunakan untuk buat asfaltik konkrit. So bila kita cerita pasal aggregate, kita kena tahu, kita kena pastikan bahawa aggregate yang digunakan itu mestilah keras. Okey, hard rock, mestilah keras. Yang kedua, dia punya bentuk mestilah angle. Macam mana? Berbentuk, dia tidak, permukaan dia tu tidak rata, tidak licin seperti batu sungai. Ingat lagi cerita saya semester lepas. Okay, bentuk dia, permukaan batu, permukaan aggregate itu mestilah kesat. Dia mempunyai angle, dia tidak bulat, tidak licin. Dan dia juga, aggregate juga mestilah bebas, bersih daripada habuk, daripada tanah liat, daripada bahan-bahan organik dan sebagainya. Jadi dia mesti bersih supaya konkrit itu dapat memegang aggregate itu dengan lebih kuat. Kalau aggregate kita kotor, diselaputi dengan habuk contohnya, apabila kita tuang simen, simen tu tidak dapat memegang aggregate tu. Jadi konkrit itu akan jadi tidak kuat. So aggregate for asphaltic concrete shall be a mixture of coarse and fine aggregate. Dia ada coarse aggregate, dalam bancuan kena ada fine aggregate. Kenapa ada fine aggregate? Kenapa perlu ada fine aggregate dalam bancuan konkrit?
Siapa masih ingat lagi? Sebab Supaya dapat memenuhi rongga. Yes, okay. Sebab dia dapat memenuhi ruang-ruang di antara cost aggregate. So, bila buat jalan raya, dia kena tambah satu benda lagi. Sebelum ni kita cerita pasal cost aggregate sahaja. Cost dan fine aggregate sahaja. So, tambah satu lagi, apabila perlu, dia perlukan mineral filler. Okay, dia perlu mineral filler. Kalau fine aggregate, fungsi dia untuk memenuhkan ruang-ruang di antara cost aggregate. Mineral filler ni pula fungsi dia untuk memenuhkan rongga-rongga di antara fine aggregate. Maknanya filler ini saiz dia lebih halus daripada fine aggregate. Fine aggregate lebih kecil daripada coarse aggregate. Okey, boleh faham? Boleh. Bagus. Alright, okay. So, apabila kita nak menggunakan aggregate untuk membuat asfaltik konkrit, okay, dia perlu menjalani beberapa uji kaji berdasarkan kepada standard-standard yang diperlukan seperti ASTM. Ini nama-nama standard lah. ASTM, H2O, ada MS. Kalau kita kat Malaysia guna MS sebagainya. Okay. Okay, so dalam ASTM dia ada banyak uji kaji. So salah satu uji kajinya the loss angle abrasion value. Ni ada test dia. Test dia apabila kita dapat nilai dia mestilah tidak lebih daripada 25%. Macam mana uji kaji ni dijalankan, kita boleh rujuk ASTM. Okay. Tapi ini adalah syarat-syarat dia. So bila buat the loss angle abrasion ni apa macam mana nak terangkan abrasion ni? Hakisan. Hakisan, lelasan, hakisan. Ya, hakisan lah, hakisan ataupun lelasan. Contohnya kalau sebiji aggregate tu dia tidak boleh, permukaan dia ni akan lama-lama akan haus. Okay, dia tidak boleh kurang daripada 25%. Lebih kurang macam itulah. Okay. Selain daripada itu, the weight average loss tidak lebih daripada 80%. Ni ikut standard ni. Standard H2. Flakiness index, okay, dia tidak boleh lebih daripada 25%. Water absorption, serapan air, dia tidak boleh lebih daripada 2%. Okay. The polish stone value, dia tidak boleh lebih daripada 40%. Jadi ini adalah syarat-syarat yang digunakan untuk membolehkan aggregate ni digunakan dalam pembinaan ataupun penyediaan asfaltik konkrit. Aggregate yang digunakan untuk buat konkrit, okey, dengan aggregate yang digunakan untuk buat asfaltik konkrit, dia punya sifat dia berbeza. Dia bergantung kepada uji kaji ni. Kalau untuk buat asfaltik konkrit, dia kena, ni syaratnya. Tetapi basically untuk setiap aggregate, dia mestilah melepasi syarat ini. Basically syarat umum dia mestilah melepasi syarat ini. Dia mesti kuat, bentuknya tidak rata, menggerutu, ada angle, okay, dan dia bersih. Tetapi lebih spesifik mengikut standard-standard yang ditetapkan ini. Okay, tadi aggregate, cost aggregate. Seterusnya fine aggregate. So fine aggregate pula, ataupun kita panggil apa selain daripada fine aggregate, kita panggil nama lain apa? Kalau biasa-biasa kita panggil dia apa? pasir. Okay, bagus. Okay, fine aggregate ataupun pasir, dia juga mestilah bersih daripada habuk-habuk kuari. Dan dia juga mesti bersih daripada tanah liat lah, okay, dan bahan-bahan organik yang lain. Dia juga kena bersih. So aggregate for asfaltic concrete shall be a mixture of coarse and fine aggregate and necessary mineral filler. So samalah tadi, dia kena ada coarse aggregate, dia kena ada fine aggregate, dan dia kena ada mineral filler. Dia juga, fine aggregate juga perlu melepasi syarat-syarat berdasarkan kepada standard-standard yang digunakan untuk membina jalan raya. Contohnya kalau standard ASTM, okay,
dia kena melepasi ayat 4.75. Tidak melebihi tidak kurang daripada 45%. Dia kena masuk proses ayatkan dan lepas saiz dia 4.75. Okey, yang ini define aggregate angularity ni ada test dia juga. Okey, so result dia mesti tidak kurang daripada 45%. Kemudian dia ada uji kaji the methylene blue. Okey, ini Ohio punya standard. Ada bacaan dia tidak lebih daripada 10 miligram per gram. Kemudian ada the weight average loss pun ada syarat dia, Ashto test. Kemudian water absorption tidak lebih daripada 2%. Okay. So macam mana uji kaji ni jalankan? Kita kena refer kepada standard-standard yang telah ditetapkan. Okay, ini mengikut JKR spesifik ataupun Malaysia Standard MS. Okay, kalau wearing cost, wearing cost, dia panggil AC10, AC14. 10 ni menunjukkan size aggregate yang digunakan. Kalau ni AC10, dia pakai 10 Kalau AC14, dia pakai safe size 14. Maksudnya aggregate yang digunakan untuk buat wearing cost grade AC14, dia adalah size dia 14 mm. Kalau binder cost, size dia lebih besar. Binder cost dekat bawah, wearing cost dekat lapisan paling atas sekali. Bawah wearing cost adalah binder cost. So dia pakai AC28. Maksudnya size aggregate yang digunakan adalah 20 hingga 28 mm. Okay, size dia. Jadi kita tahulah kod ni. Kalau dekat konkrit dia panggil grade. Nak grade berapa? Okay, kalau ni dia panggil AC, Mixed Designation. Baik, ini adalah ni tadi mineral filler. Tadi kita dah cerita pasal cost aggregate, dia kena ada fine aggregate, dan yang ketiga dia kena ada mineral filler. Mineral filler ni apa? Mineral metal such as rock dust, the limestone dust, the hydrate lime, hydraulic cement or such other suitable material. Dia lebih kepada dust, habuk. Kalau kita tapis pasir, pasir tu dah lah kecil. Bila kita tapis, dia berabuk. Tu kita panggil dia mineral filler. So dia lebih kecil daripada fine aggregate. So not less than 70% by weight shell pass. Dia punya sieve 75 UM. UM ni apa? M ni meter, U ni apa? Lebih kecil daripada milimeter lah. Gitu. Okay. Baik. So ini adalah gambar. Ini adalah asfalt top. Ini adalah asfalt binder. Asfalt top ni dekat lapisan atas sekali. So dia punya bila kita kerat dia, adalah jadi dia lebih kecil. Sebab apa dia lebih padat? Sebab dia punya size aggregate yang digunakan tadi 10 mm ataupun paling besar 14 mm. So dia lebih halus. Kalau binder cost 28 mm. Okay, sebab tu hasil dia jadi macam ni. Ni 28 mm aggregate. Ni kurang. Jadi lebih kecil. Kenapa bahagian atas perlu lebih halus daripada bahagian bawah? Siapa boleh jawab? Siapa ada idea? Sebab kan permukaan atas tu orang nak lalu, kereta nak jalan. So permukaan dia mestilah smooth je, untuk nanti kalau permukaan kasar, kereta lalu pun dia bergegak macam tu. Bagus Wani, good job, well done. Kenapa lapisan asfalt binder dia kena pakai aggregate yang besar-besar daripada asfalt top? Siapa ada idea? Kalau asfalt binder tu sesuai untuk jalan berbukit tak Encik? Asfalt binder? Tak, dia ni jalan raya kan ada banyak lapisan. So lapisan paling atas kita panggil dia asfalt top ataupun ni dekat atas. Okay, surface cost. Ni lapisan nombor 2 dia. Lapisan nombor 2 dia pakai binder.
Kenapa binder ni lebih besar saiz dia daripada yang top? Yang tadi Wani dah terangkan, top ni kena kecil supaya kenderaan lalu kita rasa lebih selesa. Okay, kenapa binder saiz dia lebih besar daripada top? Okay. Yang tu tahan kenderaan yang berat ke untuk lalu, yang asfalt binder tu? Okay, so dia akan transfer loading. So asfalt top dia duduk kat atas, bila kenderaan lalu, loading daripada top dia akan transfer ke binder. So kalau binder ni menggunakan saiz yang kecil, dia akan jadi lebih padat. Apa jadi apabila jalan raya kita padat? Dia jadi Tak boleh serap hentakan. yes, good. Dia tak boleh serap. Dia akan jadi rigid. Dia akan jadi rigid. Dia akan jadi keras. Jadi bila kenderaan lalu, dia tak dapat absorb seperti span. Sebab dia dah padat. Jadi sebab tu permukaan yang bawah binder dia perlukan saiz yang lebih besar, sebab dia saiz yang besar akan jadi lebih kuat untuk terima loading daripada top. Kemudian rongga-rongga ni akan menyebabkan dia bersifat seperti span. Dia boleh absorb loading tu dari permukaan atas. So sebab tu saiz dia lebih besar. Okey, boleh? Boleh. Okay, good. Okay, so concrete slab and joint detail. Okay, kalau kita nak bina jalan dengan menggunakan konkrit, tadi asfalt konkrit, okay, ada ciri-ciri yang kita perlu tahu. Contohnya adalah concrete slab dia akan mengeras selepas 28 hari. Dia mula mengeras 7 hari dan kekerasan itu akan mula bertambah dari 7 hingga 28 hari. Sebab tu tadi masa video first yang saya tayangkan tadi, tengok tak? Siapa yang masuk awal dia tengok, siapa yang masuk lambat tadi mungkin dia tertinggal. Dia apa beza dengan konkrit asfalt dengan bitumen asfalt? So bila guna konkrit asfalt, dia jadi lebih keras, tetapi tempoh pembinaannya lama. Sebab apa? Sebab konkrit ni dia akan mula mengeras selepas hari ke-7 sehingga hari ke-28. Jadi selepas hari 28 barulah jalan raya tu boleh dibuka untuk kenderaan. Kalau boleh pun kenderaan ringan sahaja. Kenderaan berat masih belum cukup kuat. Okay, dari sudut masa. Kemudian ni selepas daripada 28 hari, so strength dia sudah meningkat ke C40, 40 Newton per millimeter square. So bahan yang kita gunakan adalah ordinary Portland cement. Cement biasa yang kita biasa guna dekat konkrit, kat kerja makmal tu, buat rumah tu, pakai konkrit tu juga. So kandungan air dia lebih daripada 5%, boleh diterima pakai. Dan maximum water cement ratio dia 0.5 for C40. Ni untuk saiz untuk konkrit yang kita gunakan untuk C40 ni. So cement ratio dia 0.5 ataupun 50% lebih kurang. Okay, so ni kereta rentas untuk kerja-kerja pembinaan jalan yang menggunakan asfalt konkrit. So dia kena gunakan ni apa ni kita panggil? Ni kena apa ni? Kita letak apa ni? Mesh. Kita kena letak mesh. Okay, fabricated mesh. Kita letak bar, rebar dia punya tertulang. Okay, kemudian kita tuang konkrit dan akhirnya jadilah rigid pavement. Sebab apa dia panggil rigid? Siapa ada idea? Kenapa konkrit asfalt dia panggil rigid? Permukaan dia kasar. Permukaan dia kasar. Sebab lagi? ni. Sebab okay, saya cakap bahasa Melayu je lah. Rigid pavement tu kan turapan tegar. Ya. So
Konkrit ni dia tak boleh serap, bukan dia tak boleh serap hentakan, dia padat kan. Ya. Sebab tu dia dipanggil turapan tegar. Dia ada dua, turapan boleh lentur dengan turapan tegar. Turapan tegar ni dia macam tu lah. Dia macam tu lah. Dia keras. Dia tidak boleh absorb. Dia tak boleh lentur. Dia tak boleh lentur. Okey, bagus.